Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, setelah apa yang berlaku berkaitan dengan satu kursi panas, yaitu pemilihan PKR, yaitu jawatan nombor 2 parti, nombor 2 Anwar Ibrahim, yaitu timbalan Presiden PKR yang kini semakin ramai yang memberikan pandangan, memberikan komen. Ada yang kata Rafizi patut letak jawatan, patut undur diri. Ada yang kata Rafizi sepatutnya mempertahankan jawatan itu. Manakala ada yang mencadangkan Saifuddin Nasution, ada juga mencadangkan nama putri kepada Anwar Ibrahim, yaitu Nurul Izzah. Beberapa artikel berita telah menyatakan sokongan kepada tajuk berita yang menyatakan beberapa cabang PKR yang menyokong Nurul Izzah untuk memegang jawatan nombor 2 parti, yaitu bertanding bagi merebut jawatan timbalan Presiden PKR. Pada akhirnya, setelah komen demi komen, pandangan demi pandangan yang saya terima, ada satu pandangan, ada satu komen yang sangat menarik minat saya. Nah, dalam komen tersebut, saya kongsi di dalam video ini. Berkata Rafizi, lebih baik tubuh parti barulah kalau macam ini. Sebelum kita ulas lebih mendalam, pertama sekali, kalaulah Rafizi akan menubuhkan parti baru, kalaulah beliau kalah pada pemilihan, ataupun beliau sendiri akan letak jawatan, berundur dari bertanding, mungkin membiarkan Nurul Izzah menang tanpa bertanding, ataupun pertandingan dua penjuru antara Saifuddin dan Nurul Izzah. Kalaulah masa akan datang Rafizi tidak lagi bersama di dalam PKR, keluar daripada PKR kah, dipecat kah, letak jawatan kah, adakah relevan komen ini, yaitu Rafizi lebih baik tubuh parti baru? Ini mungkin hanya sekadar cadangan daripada viewers ataupun subscriber dalam channel ini, ataupun mungkin beliau ini penyokong kepada Rafizi Ramli. Nah, saudara-saudara, kalaulah Rafizi tumbuhkan parti baru, agak-agak kem Rafizi yang sebelum ini menyokong Rafizi akan menyertai beliau kah atau tidak? Ataupun ada gerakan baru keluar daripada PKR dan menubuhkan parti baru, mungkin ke PKR 2.0, ataupun Rafizi akan keluar daripada PKR, keluar daripada PH, keluar daripada kerajaan dan menyokong pembangkang. Kita pun tidak tahulah. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, antara mungkin kerjasama yang paling dinantikan bagi mendepani pilihan raya umum ke-16 adalah kerjasama di antara UMNO dan Bersatu. Kerana ada yang kata parti Bersatu, pemimpin-pemimpin Bersatu adalah serpihan daripada UMNO. Nah, kalaulah benar pada masa akan datang kerjasama dapat dicapai di antara kedua-dua parti Melayu ini, adakah pasti menjadi satu gegaran ataupun UMNO akan menjadi satu kuasa ataupun satu parti yang bukan saja menjadi kingmaker, tetapi menjadi parti yang boleh mendapat majoriti, mencukupi membentuk sesebuah kerajaan. Tapi pada akhirnya, setelah Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang membuat kenyataan terbuka untuk bekerja sama dengan UMNO, ada berita susulan. Dalam satu perkongsian daripada FMT, Bersatu terperangkap permainan kayu 3 rakan kongsi. Zaid Hamidi berkata kenyataan Hamzah yang terbuka kerjasama dengan UMNO
karena mahu cari realiti baru apabila rakan kongsi politiknya bermain kayu tiga. Kenyataan Hamzah yang parti itu terbuka kerjasama dengan UMNO mungkin selepas menyadari telah terperangkap dalam permainan kayu tiga rakan kongsinya. Bercakap kepada media selepas satu majlis di Ibu Negara, Presiden UMNO berkata cadangan itu beberapa kali diulangi pemimpin bersatu tersebut. Saya pikir apa berlaku kepada UMNO sebelum PRU 15 sedang berlaku kepada bersatu. Seruan sama juga diulangi Hamzah pada kempen PRK Dun Air Kuning yang menyaksikan UMNO mengekalkan penguasaannya dengan majoriti lebih besar. Nah, dalam kenyataan ini petanda paling jelas dilihat apabila Hamzah memberikan bayangan kemungkinan bersatu membaiki hubungan dengan seteru khususnya UMNO. Dalam artikel yang lain pula berkata, momentum Perikatan Nasional makin lemah. Bersatu tinjau sekutu PRU 16. Petanda paling jelas apabila timbalan Presiden Bersatu, Hamzah Zainuddin, memberi bayangan mahu berbaik semula dengan UMNO. Bersatu kini meninjau sekutu politik menjelang PRU 16, memandangkan wujud isyarat pemimpin parti semakin tidak senang duduk dalam gabungan PN yang diasaskan bersama. Nah, adakah dengan ini PN akan bubar? Adakah dengan ini sebelum Bersatu keluar daripada PN dan masuk semula bersama UMNO? Adakah dengan ini PAS yang akan duluan lebih dahulu keluar daripada PN? Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ini satu tangkapan yang mengejutkan. Sebelum ini beberapa siri tangkapan, beberapa episode cerita tentang rasuah yang mengejutkan ramai. Apatah lagi sekiranya kes rasuah ini melibatkan kepimpinan politik. Apatah lagi kalau melibatkan tidak kira daripada kerajaanKah, pembangkangKah, ataupun pemimpin-pemimpin, ahli-ahli politik yang berprofil tinggi. Ini pasti akan menjadi satu berita yang paling hangat. Jadi saudara-saudara, setelah SPRM, cukup 2 pegawai KDN. Nah, ini bagi saya adalah satu tangkapan yang mengejutkan kerajaan, mengejutkan seluruh kepimpinan politik kerajaan, terutamanya kabinet kerajaan perpaduan, menteri-menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan. SPRM menahan 2 pegawai Kementerian Dalam Negeri dan 1 orang awam dalam operasi antara jam 1 tengah hari hingga 5 petang semalam di Putrajaya. Artikel pada 8 Mei. Rupanya SPRM menahan ataupun tangkapan ini yang mengejutkan, melibatkan pegawai Kementerian Dalam Negeri. Ketiga-tiga individu tersebut ditahan bagi membantu siasatan kes rasuah untuk mempercepat permohonan pengesahan taraf warga negara ataupun PTW. Pada masa ini ketiga-tiga individu sedang dirakam keterangan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya untuk siasatan lanjut. Katanya, Kementerian Dalam Negeri memberikan kerjasama penuh kepada SPRM dalam melaksanakan siasatan kes ini. Dalam kenyataan, SPRM berkata, operasi semalam adalah lanjutan daripada Outlander dijalankan mereka baru-baru ini. Mac lalu, bernama melaporkan operasi itu menyiasat sindiket menjual sijil kelahiran sehingga mencecar RM50,000 kepada ibu bapa yang mempunyai anak angkat atau kanak-kanak tanpa kewarganegaraan. Sebanyak 11 akaun bank dengan nilai keseluruhan RM100,000 dilapor, dibekukan, selain 30 dokumen berkaitan disita. Antara ditahan ketika itu, seorang penjawat awam, seorang pengamal perubatan bergelar Datuk Seri, seorang pengamal undang-undang, serta beberapa ejen dan pemohon. Bagi saya ini pasti satu tangkapan yang mengejutkan ramai.